Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan liqa ataupun kalau Indonesia dia suka guna kajian kan. Dia guna kajian pertama kita tentang kitab Al-Qawlut Tam. Saya pada asalnya nak baca Wablul Ghamam fi Ahkami Ma'mum wal Imam, karangan Al-Imam Al-Allamah Jamaluddin Abu Sulaiman Sayyid Muhammad bin Abdul Rahman bin Hasan Ibnu Abdul Bari Al-Ahdal, Ibni Abdul Bari Al-Ahdal rahimahullahu ta'ala. Tapi untuk memudahkan kita semua dan yang nak mengikuti pengajian ni, maka saya gunakan terjemahan yang telah diterjemahkan oleh Tuan Guru Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Wan Ahmad Wan Besar, Ahli Majlis Fatwa Kedah rahimahullahu taala, yang beliau terjemahkan kitab Qawlut Tam fi Ahkami Ma'mum wal Imam, karangan Al-Imam Ibnu Imad Al-Aqfahsi rahimahullahu taala. Dan ringkasan terjemahannya ringkas dan berdasarkan kepada kitab asal bagi kitab Al-Imam Ibnu Imad Al-Aqfahsi. Wablul Ghamam yang pada asalnya kita nak baca itu adalah komentar ataupun mukhtasar atau diletakkan perbahasan yang lebih mendalam tentang kitab Qawlut Tam. Jadi Wablul Ghamam ni macam diiktibar sebagai syarahan balik kepada kitab tersebut ataupun untuk kita memahami apa yang dibahaskan oleh Al-Imam Ibnu Imad Al-Aqfahsi rahimahullahu taala. Maka kitab Wablul Ghamam itu dijadikan sebagai rujukan insya-Allah dalam sepanjang pengajian kita bagi kitab Qawlut Tam insya-Allah. Jadi Qawlut Tam dia ada terjemahan, ada yang dalam tulisan Rumi dan ada yang dengan tulisan Jawi, cetakan Darussalam. Jadi boleh dapatkan di Darussalam. Saya tak pasti sama ada dalam PDF ataupun tidak. Ada PDF ke? Tak jumpa, tak ada. Nanti kalau ada kita akan share nanti. Kalau tak ada, maka kena pergi carilah. Kena pergi cari di Darussalam. Tu kalau orang Kedah lah, kalau orang Kubla tempat-tempat lain kita tak tahulah. Ya? Boleh order dekat Darussalam. Dia kampus. Jadi buka pustaka Darussalam. Itu. Jadi jangan semua tanya kat saya. Saya bukan jual kitab. Dia tanya, Ustaz macam mana nak dapatkan kitab ni? Terus tanya. Kita takkan jawab pun. Semua habaq dah saat ni. Di pustaka Darussalam. Cari sendiri lah lepas tu. Internet ada kat tangan apa semua ni. Facebook pandai tengok. Nak cari kitab tak erti. Nak cari sendiri. Lepas ni. Baik. Kita terus buka pada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muqaddimah bagi Al-Imam Al-Aqfahsi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka ini beberapa masalah aku namakannya dengan Qawlut Tam fi Ahkam Ma'mum wal Imam. Dan masalah-masalah ini amat diperlukan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat di dalam ibadat mereka mendirikan sembahyang berjemaah. Masalah ini sering berlaku dan sudah jadi umum balwa. Kebanyakan orang tidak dipedulikannya. Tak mempedulikan solat berjemaah. Dan sehingga tidak tahu apa dia kelebihan bagi solat berjemaah. Ada seorang lelaki diceritakan ketika saya pergi ke Habib Zain bin Sumit hafizahullah ta'ala di rumah beliau, diceritakan tentang kisah ni. Kata ada seorang lelaki yang tidak pernah tinggal solat jemaah di masjid. Satu hari datang tetamu ke rumahnya selepas maghrib. Pada tunai solat maghrib di masjid, dia balik. Kemudian datang tetamu. Bila mai tetamu ke rumah dia, bersembang dengan dia sampai dah masuk isyak. Akhirnya sempatlah mereka tamatkan perbualan tadi ni. Dan dia pun pergilah ke masjid yang berhampiran. Rupa-rupanya dah habis dah sembahyang. Terus dia pergi pula masjid yang berhampiran yang dekat satu lagi. Nak sembahyang jemaah ni. Kok ada orang masih sembahyang jemaah lagi. Pun dah habis dah. Hanya dia naik kuda pula pergi ke tempat yang jauh sikit.
untuk tengok kokok semayang jemaah masih didirikan lagi solat isyak. Akhirnya tak dapat. Semua dah habis semayang dah. Balik dia sedih. Sedih kita. Pergi masjid pertama. Masjid pertama pun tak pergi dah. Dan kalau kata main-main, tak ada, tak apa kot, main kat rumah. Ya. Jadi ni, dia pergi ke masjid tu, tengok ingatkan ada jemaah, tengok tak ada. Pergi masjid kedua tak ada. Masjid ketiga pun tak ada, dengan jauh. Dia patah balik. Maka dia pun nak denda diri dia. Dia kata, saya, disebabkan kerana saya terlepas solat jemaah pada hari ini, saya akan balas balik dengan solat 27 kali bagi isyak. Bayangkan 27 kali dengan 4 rakaat. Kali tengok. 27 kali 4 rakaat. Dia nak kena semayang 27 kali. Sebab satu, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah tu lebih baik daripada solat bersendirian dengan 27 darjat. Maka dia kata aku kena semayang 27 kali. Untuk ganti balik kata dia. Nak denda diri dia. Tak perlu bincang lah sekarang ni. Dia buat bid'ah ke tak buat bid'ah ke semua ni. Dia tak apalah. Yang penting kita sekarang ni, poin cerita dia, dia nak lakukan macam tu. Akhirnya dia buat semayang juga. 4 rakaat. Habis semayang 4 rakaat. Bangkit lagi. Yang kedua pula buat lagi 4 rakaat. Buat. Tak selesai. Sampai tengah malam masih tak selesai lagi. Berapa kali saja rakaat. Kan? Jadi 27 kali 4 berapa? 7 kali 4, 12, 8, 100 lebih. 108 rakaat kena buat. Setengah saja pun dah tak larat dah. Jadi akhirnya dia tertidur. Dalam tidur tadi dia bermimpi. Bermimpi melihat satu kelompok orang berlari dan kemudian dia kejar daripada belakang. Dan kemudian kelompok tadi lari lagi, naik kuda. Dia pun kejar lagi, tak sampai, tak dapat. Nak makin dekat, tak sampai. Dan akhirnya kelompok yang di depan tadi pusing, tadi kata apa? Kamu tak perlu lagi nak bekerja, tak akan sampai punya, dia kata. Kami adalah solat isyak kamu, yang kalau kamu lakukan macam kamu buat tadi, tak akan boleh menggantikan solat isyak 4 rakaat dengan berjemaah yang tadi ni. Tak akan boleh. Maksudnya kamu buat seorang-seorang, 27 kali pun tak akan boleh ganti dengan 4 rakaat solat isyak secara berjemaah. Faham tak? Itu nak beritahu kata besarnya pahala jemaah. Dan pokok atau asas hukum-hukum makmum dan imam ini ialah sabda Nabi SAW, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi." Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti oleh makmum, maka janganlah kamu menyalahinya. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka ketika imam bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Wa idza raka'a farka'u, dan jika ia rukuk maka hendaklah kamu ikut rukuk. Wa idza sajada fasjudu, dan jika ia sujud hendaklah kamu juga ikut sujud. Jadi sebab tu digunakan perkataan kabbara fakabbiru, digunakan fa litaqib, maksudnya fa tu fa ta'qib. Maksudnya kalau kamu takbir, kalau fa idza kabbara, ini kabbara al-imam, fakabbiru, barulah kamu bertakbir. Jangan kamu takbir sebelum imam takbir atau bersama imam takbir. Karena bersama dengan imam takbir tidak sah. Sebelum imam takbir pun tak sah juga. Muhammad Abu Nur. Yang sahnya selepas imam takbir. Kalau wa idza raka'a farka'u, kalau kamu rokok pula sebelum tu imam rokok, sah tak semayang? Sah, cuma hilang pahala jemaah. Pada takbir masalah lain sikit. Pada rokok dengan sujud masalah lain. Nanti kita akan tengok. Baik. Fa idza sajada fasjudu, kalau kata imam dah sujud, maka sujudlah kamu. Maka ini dipanggil mutaba'ah. Nah, ini mutaba'atul imam, bukan muwafaqatul imam. Kalau muwafaqatul imam, dia ada istilah, ada 3 istilah, nanti kita akan tengok dalam kitab, dipanggil mutaba'ah, muwafaqah dengan musabaqah. Apa ni? Mutaba'ah. Mutaba'ah dengan muwafaqah sama lah. Mutaba'ah dengan muwafaqah sama. Yang kedua dipanggil apa? Mukhalafah. Mukhalafah dengan imam. Mukhalafah dengan imam maksud dia apa? Dia dahulu pada tu imam. Kalau musabaqah, dia sama dengan tu imam. Tu imam rokok, dia sama-sama dengan tu imam. Ini musabaqah, orang panggil tanding dengan tu imam. Siapa yang ni dulu? Tu imam rokok ni, ini bukan apa ni, perarakan ni. Dia akan buat begitu. Nanti kita akan tengok dalam ni, insya-Allah. Dan sabda Nabi SAW, la tasbiquni birruku', wala bisujud, wala bilqiyam, wala bilinsiraf, fa inni arakum min amami wa min qalbi.
Jangan kamu mendahului aku dengan rukuk, dengan sujud, dan jangan juga dengan qiyam, dan juga kembali, yakni keluar daripada tempat solat, wala bil insiraf. Maksudnya insiraf pun jangan lebih dahulu pada tu imam. Sabar dulu. Maksud insiraf maksud daripada sini. Insiraf yakni assalam maksudnya. Keluar pada tu imam maksudnya bagi salam, jangan bagi salam dulu pada tu imam. Nah, fa inni arakum min amami wa min khalfi. Karena sesungguhnya aku melihat kamu semua daripada hadapan dan daripada belakang. Jadi Nabi melihat daripada depan dan belakang sama seperti pandangan Nabi di belakang sama dengan pandangan di depan. Nah, jadi itu mukjizatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin." Tidakkah takut orang yang mengangkatkan kepalanya sebelum imamnya bahawa Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala keldai? Au yaj'al Allahu suratahu surata himarin. Atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa keldai. Jadi ini adalah ancaman daripada Allah kepada orang-orang yang mempermainkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dia memain-mainkan sunnah Rasulullah. Sampai solat pun dia main-main. Dahulu imam tak rukuk lagi dia rukuk dah. Hanya semata-mata kerana nak bercabar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bagi tahu ini ancaman. Orang-orang yang macam ni sama ada ditukar kepalanya menjadi kepala himar dengan hakikah ataupun ditukarkan surahnya kepada surah himar. Maksudnya dijadikan dia ini seperti himar. Akhlaknya buruk maksudnya gitu. Tamam? Maka hadis-hadis yang tersebut dengan jelas haram hukumnya mendahului imam pada rukuk dan sujud atau lain-lain daripada kedua-duanya daripada rukun-rukun sembahyang. Dan hukum haram ini telah diterangkan di dalam Kitabut Tahzib dan At-Tatimmah dan telah disahkannya di dalam kitab Syarhul Muhazzab dan iaitu zahir nas bagi Kitabul Kaifiyah. Dan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala mengubahkan kepalanya menjadi kepala keldai, yakni Allah menjadikan kepalanya seperti rupa kepala keldai dan badannya tetap badan manusia. Itu maksudnya. Dan pernah berlaku dalam sirah, dalam sejarah, seorang lelaki alim ditukarkan kepalanya menjadi kepala keldai. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau. Dalam Bustanul Arifin ada disebutkan kisah-kisah ini. Nah, ada seorang lelaki yang ditukarkan kepalanya keldai. Ada yang sengaja mempermainkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan dekat Zuqaq, dekat lorong-lorong di satu tempat, sama ada di Syria ataupun di Syam. Kemudian dia orang panggil dia berjalan dengan keadaan menyeret kaki dia. Ada riwayat kata dia pakai kasut daripada paku. Bila orang tanya kenapa pakai macam tu, dia kata kerana saya nak koyak sayap malaikat. Karena dalam hadis disebut malaikat ni akan menghamparkan sayap kepada para penuntut ilmu. Jadi saya nak koyak sayap malaikat. Dan waktu tu juga kakinya terbenam dalam tanah dan makin mengecil dan kemudian lumpuh. Kaki dia macam disedut macam tu. Karena menghina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan main-main dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mencabar malaikat Allah Taala. Dan ada seorang ayah yang anaknya bawa balik kayu siwak. Kemudian dia main-main dengan kayu siwak. Dia kata ni apa dia ni? Anak dia kata ni miswak, kayu siwak kan. Dia ambil kayu tu dia masukkan dalam lubang punggung dia. Dan dia bagi ke anak dia balik. Kemudian apa yang berlaku kata Imam Nawawi, perutnya membesar. Rupanya ada binatang dalam perut dia. Dan kemudian mati dia disebabkan kerana selepas dia lahirkan binatang tu, mati dia. Nah, ini balasan kepada orang yang menghina hadis Nabi SAW. Kalau binatang tu makan habis dalam perut dia pada waktu tu. Hanya kerana dia menghina hadis Nabi SAW. Jadi jaga-jaga jangan main-main dengan perkara tersebut. Jadi, masalah ini, adakah harus berlakunya pengubahan fizikal bagi seorang makhluk tadi? Boleh jadi. Atau ada seorang alim katanya pernah jadi imam, dia mengajak dalam kotak. Katanya. Dia mengajak dalam tempat yang tersembunyi. Anak murid tak pernah tengok dia. Tapi ada seorang murid ni yang memang mulazamah dengan guru ni sehingga guru tadi sayang dengan dia dan bagi izin untuk tengok dia. Dan bila dibuka bekas kotak tadi, terkejut anak murid tadi tengok tok guru dia kepala keldai badan orang. Kalau ditanya macam mana tok guru boleh jadi macam ni, kata dia kerana menghina ataupun bermain-main dengan hadis Rasulullah. Saya baca hadis ni. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Jadi saya cerai tengok dia kata. Waktu sembahyang, tok imam tak rukuk lagi saya dah rukuk. Tok imam dah tak sujud lagi saya dah sujud dulu.
dan selepas selesai solat ditukarkan kepala saya kepada keledai. Terus. Itu jangan main-main. Dengan hadis Nabi SAW. Jadi di sini kata Imam Ibnu Imad Al-Iqfasi, dan difahamkan daripada hadis tersebut sebagai dalil atas harusnya berlaku pengubahan kejadian manusia kepada rupa binatang. Harus berlaku perkara tersebut. Semoga Allah melindungkan kita daripadanya, dan pengubahan tersebut menunjukkan kerasnya kemurkaan Allah Ta'ala atas orang yang tidak mengikut perbuatan imam dengan betul. Jadi ini keras perbuatan tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal qanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil." Dan katakanlah, mahukah aku akan kabarkan tentang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu, ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka seperti kera dan babi. Ini yang berlaku pada zaman Bani Israel dahulu. Maka ditukarkan. Ini masku. Dipanggil mask. Mask maksudnya berlaku perubahan pada tubuh. Dan juga rupa paras. Adakah mungkin berlaku? Ya, mungkin berlaku. Tidak mustahil perkara tersebut berlaku hatta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi jarang berlaku. Rahmatan li ummati Sayyidina Rasulullah SAW. Bibarakati Rasulullah SAW. Karena berkatnya Nabi SAW, jarang berlaku perkara tersebut pada umat. Berbeza dengan umat Bani Israel. Maka berlaku musikh, berlaku perubahan dalam bentuk ni banyak berlaku di kalangan umat Bani Israel. Umat Nabi Muhammad jarang-jarang berlaku. Tapi bukan tak ada, cuma jarang berlaku. Baik, kita masuk pada bahagian pertama dalam permasalahan penting bagi makmum dan imam. Yang pertama, bacaan ketika sembahyang diqamat. Apabila sembahyang diiqamatkanlah maksudnya, maka disunatkan bagi yang mendengarnya bahawa berkata ia seperti apa yang diucapkan oleh tukang qamat, melainkan pada ucapannya qad qamatis salah. Maka disunatkan yang mendengar berkata ia aqamaha Allahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Baik. Dari mana Al-Imam Ibnu Imad Al-Iqfasi mengatakan bahawa ketika sembahyang diqamatkan, maka sunat kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh tukang qamat. Dalam hadis disebut di sini, kata Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammad bin Abdul Rahman, Sayyid Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal, kata amma nadbu ijabatil muqim, sunat mengucapkan apa yang diucapkan oleh muqim, yakni tukang azan, tukang qamat, falima rawahu Syaikhan min hadis Abi Sa'id, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, disebut idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzin. Kalau kamu mendengar seruan an-nida, maka sebutkan seperti yang disebutkan misla ma yaqulul muazzin, yang diucapkan oleh muazzin tersebut. Baik. Kata Syekh di sini, fasmun nida syamilun lil iqamati wal adzan. Ni dalilnya. Di dalam dalil disebut, ada tak dalil yang khusus sebut tentang qamat, disebutkan seperti mana yang tukang qamat sebutkan. Tapi dalam hadis yang jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebut, kalau kamu mendengar an-nida, seruan. Baik, termasuk nida tadi kata ulama, kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Rahman, adalah termasuk dengan iqamah sekali. Karena iqamah juga termasuk dengan maksud nida, bukan hanya azan saja. Itu istidlal dia. Faham? Cuma kata beliau, walam aqif ala riwayatin taqussul iqamah illa ma rawahu Tabrani. Kata beliau, aku tidak jumpa pula dengan riwayat yang mengkhususkan persebutan iqamat tu. Cuma sekarang digunakan oleh ulama dengan qiyas. Dengan qiyas bahawa iqamah adalah seperti azan. Maka dijawab qamat seperti mana kita dituntut menjawab azan. Dan kerana luasnya makna an-nida. Itu maksud dia. Faham? Luasnya maksud an-nida tersebut menyebabkan disekalikan antara azan dengan iqamah, kerana disebut dalam hadis secara umum, idza sami'tumun nidaa.
Dan an-nida termasuk kali dengan iqamah. Kerana iqamah juga an-nida, seruan untuk menunaikan solat. Hampir maksudnya gitu. Faham? Jadi kata al-Imam, aku tak jumpa satu riwayat melainkan satu saja yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada hadis Sayyidatina Maimunah yang disebut ya ma'syaran nisa idza sami'tunna adhan al-habshi wa iqamatahu faqulna kama yaqulu. Faqulna kama yaqulu fa inna lakunna bi kulli harfin alfi darajah. Jadi dalam hadis ni disebut kalau kamu mendengar wahai sekalian perempuan, dalam hadis Sayyidatina Maimunah disebut kalau kamu mendengar azannya Habsyi, iaitu azannya Sayyidina Bilal, wa iqamatahu, dan juga iqamahnya beliau, iqamahnya. Dan kata beliau, kata Nabi SAW, faqulna kama yaqulu, dan kamu sebut seperti mana yang dia sebut, maknanya diulang sekali dengan qamat lah. Jadi kita pun bila tu imam sebut Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasul. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Nah, hayya 'alas salah pada yang tu dia kata apa ni, melainkan pada ucapan qad qamatis salah. Nah, kalau hayya 'alas salah sama macam azan lah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis salah, baca kita baca aqamaha Allah wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Itu jawapannya. Ketika qad qamatis salah. Boleh? Baik. Itu satu. Itu riwayat yang antara itu, tapi riwayat itu dhaif. Riwayat tersebut dhaif. Dan ada satu lagi riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun dhaif juga. Tapi tidak ada masalah untuk diamalkan, tidak ada masalah. Dan kemudian hadis berkenaan dengan an-nida yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu lebih umum dan termasuk padanya iqamah. Kan tu para ulama mazhab Syafi'i keluarkan dalil yustahabbu, disunatkan. Tengok di sini. Apabila sembahyang diqamatkan, maka disunatkan. Jadi boleh keluar hukum disunatkan karena berdasarkan kepada hadis tadi secara umumnya termasuk di dalamnya adalah iqamah. Boleh? Itu maksudnya. Cuma kemudian dibincang pula oleh ulama. Perkataan wa ja'alani min salihi ahliha. Yang tu ada keriwayat. Karena ada sebahagian ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar bahawa ini hadis dhaif dan ziyadah pada perkataan wa ja'alani min salihi ahliha la asla lahu. Dan tidak ada asal bagi dia. Baik. Kita tengok macam mana fuqaha faham dengan hadis tersebut dan bukan tolak tuih macam puak Wahabi. Wahabi tolak tuih. La asla lahu. Jangan baca ini bid'ah dalalah finnar. Ada nanti maqam doa. Tempat tu tempat doa. Dan disuruh kita berdoa kan. Ada nanti bab dia tu. Doa ketika mana azan dikumandangkan. Kan tu doa tu. Setelah azan didoakan. Dia kan termasukkan doa. Dan doa kan maftuh. Bab doa ni maftuh. Bab doa ni bab yang luas. Sebab tu kita tak rigid doa ni dengan doa Nabi sahaja. Doa Nabi ada khair wa barakah. Yang terbaik. Kenapa? Karena doa Nabi ni jami' syamil di kulli asya'. Semua bergabung dalam doa Nabi. Lepas tu bila Nabi ajak kepada Sayyidina Aisyah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Habis semua dapat. Nabi tak sebut Rabbana atina fid dunya al-hasanah. Tak. Rabbana fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Maksudnya hasanah dengan nakirah. Maknanya menggabungkan semua kebaikan. Apa saja. Tidak ditentukan dengan satu kebaikan saja. Apa saja kebaikan. Sebab itu diguna nakirah. Nampak? Jadi apa saja kebaikan akan terkandung di dalam doa tersebut. Dan siapa yang berdoa dengan doa tadi, maksud dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Jadi doa Nabi terbaik. Tak ada masalah. Itu memang kita pun akan berdoa dengan doa-doa Rasulullah SAW. Tapi adakah dilarang dengan doa-doa lain? Yang ni yang jadi masalah kita dengan sahabat-sahabat kita yang lain ni. Mereka ni tak boleh terima. Doa yang satu ya. Tapi tentang doa kat anak mereka lulus SPM, tu mereka tak kira apa dah. Mereka angkat tangan doa juga. Ya Allah, luluskanlah aku dalam SPM. Walaupun SPM tak ada zaman Rasulullah. Kan? Itu mereka boleh doa. Anak aku lulus UPSR. Kat tangan. Mudahkanlah dia dalam pemeriksaan dia. Adakah pemeriksaan tu zaman Nabi? Boleh pula doa. Kan tu kata, pegang baik dengan kaedah ulama sebut. Babu doa maftuh. Doa ini maftuh. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah apa saja. Allah Ta'ala tak kata ud'uni bidu'ain Nabi faqat. Berdoalah dengan doa Nabi sahaja. Baru akan diperkenankan doa kamu. Allah Ta'ala tak sebut macam tu. Yang kita duk tambah lebih-lebih buat apa? Baik. Sekarang ni
Perkataan waja'alani min salihi ahliha, adakah ini siapa yang buat? La ilaha illallah. Lepas tu kena kat mana? Nak pitak mentaka nak kata-kata buat apa? Teruk tak? Jangan bagi dia bergerak, sekali dia teruk. Pergi pegang dia. Noman, Muhammad, pergi tengok dia. Kamu dah pergi tengok. Macam Baik. Jadi apa ni? Perkataan waja'alani min salihi ahliha. Ini kata sebahagian ulama, antaranya Imam Ibn Hajar kata la asla lahu. Nah. Kemudian ada juga Imam Ibn Hajar sebut juga tidak ada juga asal pada perkataan waktu ketika menyebut salatu khairu minan naum, kita jawab sadaqta wa barirta. Kan? Yang tu pun katanya la asla lahu. Tapi kata al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal rahimahullahu taala, kata beliau qad sarraha binadbi ziyadati wa ja'alani min salihi ahliha. Dan ulama mensarihkan sebutan tadi sebagai sunnah. Antaranya siapa yang sebut? Al-Imam, iaitu Al-Imamul Haramain wa sairul ashabi, wa mimma yadullu ala dhalika fil jumlati ma akhrajahu Abu Ya'la wal Hakim wa Tabarani min hadithi Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza nada al-munadi bis salati futihat lahu abwabus sama' واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة فليتيحين المنادي فيجيبه أو فلينتظر دعوته حين يؤذن المؤذن ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة أحينا عليهما وأمتنا عليهما وبعثنا عليهما وجعلنا من خيار أهلها mahyana wa mamatana. Ini ada doa dia. Waja'alna min qiyari ahliha. Ada riwayat tersebut. Maksudnya selepas doa daripada azan tu dibacakan juga waja'alna min qiyari ahliha. Summa yas'alullah ta'ala hajatahu intaha. Jadi tak ada masalah. Boleh disebutkan perkataan tadi dan menyebutkan sadaqta wa barirta dalam ni pun disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rifa'ah radhiyallahu ta'ala anhu, yang ada riwayat tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, daripada kalam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan ditambah dalam Al-Anwar dan juga dalam Ubab wabil khabar nataqtu dipanggil. Boleh? Jadi ada riwayat yang disebutkan benar tadi. Jadi jangan cepat sangat kita hukum kata tidak jumpa. Boleh. Tamam. Itu perbahasan pertama. Itu sembahyang di khomat, sunat bagi kita yang mendengar mengucapkan seperti yang diucapkan oleh tukang khomat. Qad qamat, kecuali qad qamatis salah, maka kita akan ucap aqamah Allah wa ja'alani min salihi ahliha. Yang kedua, janganlah berbimbang, yakni asyik masyghul dengan doa ketika sembahyang Jumaat dikhamatkan. Jadi waktu ketika sembahyang Jumaat dikhamat, maka hendaklah kamu berbimbang. Berbimbang maksudnya kena menyibukkan diri kita dengan menjawab itu. Dan janganlah kamu berbimbang, yakni ketika khamat dengan berdoa seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang jahil. Mereka pada ketika ini asyik berdoa dan meninggalkan menjawab tukang qamat. Jadi kalau kata ni jangan berdoa lagi waktu tu, maka disibukkan dengan menjawab apa yang terucapkan oleh muazzin pada waktu tersebut. Baik. Jadi karena apa di sini disebut? Dan perbuatan mereka itu adalah salah kerana tidak tepat dengan sunnah.
Dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu ialah setelah qamat, waktu membetulkan saf. Jadi kata Imam Ibnu Imad Al-Ikhfasi ta'ala anhu, maknanya berdoa adalah setelah qamat diselesaikan. Baru berdoa. Jangan waktu tu berdoa. Baik. Ini berdasarkan kepada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Imad ni berdasarkan kepada hadis daripada Sayyidina Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu yang Rasulullah mengatakan da'watan la taruddani ad-du'a'u 'inda an-nida' wa 'inda al-ba's. Hina yalhamu ba'duhu ba'dha. 'Inda al-ba's maksudnya ketika perang ni. Zaman. Jadi doa ketika mana azan dan doa ketika mana al-ba's, waktu peperangan. Boleh? Baik. Ini terberhenti ya? Jalan. Jalan cuba. Baik. Faham tak? Itu berdasarkan doa tadi. Jadi kita sebut ad-du'a inda nida. Baik, inda tadi maksud dia apa dia? Kalau dipaham oleh sebahagian orang, inda maksudnya indiyah. Waktu ketika azan. Tidak. Ketika sedang azan dikumandangkan. Ini difaham oleh Al-Imam Ibnu Allan radhiyallahu anhu dalam syarah azkar. Inda tadi dengan makna ba'dan nida. Inda dengan makna ba'da. Kenapa? Mengambil daripada riwayat dan juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahawa perbuatan tadi berlaku setelah doa. Maka difahami pada inda tadi adalah dengan maksud ba'da. Ba'dan nida. Tamam? Baik. Tapi adakah memang tak boleh bagi kita untuk berdoa ketika azan? Ketika iqamat, waktu ketika hari Jumaat, memang secara ni sekejap. Assalamualaikum. Tengah kelas. Tengah kelas mengajar. Jangan faham tak? Macam mana? Bubuh ubat tak? Bubuh ubat ada. Ada minyak angin belakang. Ambil minyak angin, Bu. Ambil minyak angin, Bu. Sikit lah. Jangan duduk tak benda tu kat itu. Tak boleh. Baik. Boleh tak? Itu maksud. Jadi secara umumnya, masalah kedua ni, Imam Ibnu Imad tak bagi orang berdoa. Dan ni kata ni perbuatan jahalah. Ini perbuatan orang jahil. Tak boleh berdoa ketika mana qamat dikumandangkan. Jangan sibuk dengan doa. Sibuk dulu jawab qamat tu. Itu yang dituntut pada waktu tersebut. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan kemudian disuruh kita berdoa setelah qamat. Bukan waktu ketika qamat. Faham? Baik. Dan kemudian, kalau ditengok pada hadis tu pula, kan Nabi SAW sebut, ad-da'watan la taruddani, ad-du'a indal adhan. Indal nida. Kan an-nida termasuk dalam tu, maksud an-nida apa dia? Yashmal al-adhan wal-iqamah. Termasuk azan dengan iqamah kan an-nida. Jadi kata Maulana Syekh Muhammad Al-Ahdal, yahtamil an takuna ala haliha wa yadullu hina idin ala istihbab ad-du'a al-muqarin li awwalihi wa asna'ihi. Lakin zahiru kalamil musannif ya'ni an-Nawawi fil azkar al-awwal. Jadi Al-Imam Muhammad Abdul Rahman mengatakan bahawa kalau kata ikut dengan zahir hadis, boleh je sebenarnya. Karena indan nida, maksudnya boleh ketika asna'un nida dan juga ba'dan nida. Boleh jadi waktu ketika tengah azan pun boleh doa, tengah qamat pun boleh doa, dan tengah selepas azan dengan qamat pun boleh juga. Dan berdoa ketika qamat tidak menafikan untuk orang tadi tidak boleh jawab. Faham tak? Sebab qamat, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun jawab. Doa lagi. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun berdoa lagi.
Dia akan jadi bertembung tak pada waktu tersebut? Tak bertembung pun. Boleh jadi pada waktu tersebut. Tapi zahir kalam al-Imam An-Nawawi dalam azkar al-awwal, maksudnya ba'dan nida. Indan nida dengan maksud ba'dan nida. Jadi difaham pada hadis da'watani la yaruddani, dua doa yang tidak ditolak. Da'watun atau ad-du'a indan nida ay ad-du'a ba'dan nida. Inda dengan maksud ba'da. Dipaham di segi bahasa tadi. Jadi wa kana Ibnu Allan arada bir riwayat ma akhraja Abu Dawud, dan Imam Ibnu Allan dimaksudkan dengan riwayat hadis yang tadi adalah berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abi Dawud, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi, dan dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i bi sanadin sahihin. An Anas radhiyallahu taala anhu rafa'ahu ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yaruddu atau la yuraddu. Nah, jadi azan di antara doa di antara azan dan iqamah itu la yuraddu, tidak ditolak. Dan kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, fama taqul? Kita nak sebut apa ya Rasulullah? Fama naqul? Kami nak sebut apa ya Rasulullah? Doa apa yang kami nak baca? Qala salullaha al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah afiat kepada Allah di dunia dan akhirat. Jadi wal-zahir, tengok sini. Kata al-Imam, al-zahir anna ad-du'a mustahabbun halal adhani wa ba'dahu. Jadi yang zahirnya, pandangan ini maksudnya berbeza dengan pandangan Imam Ibnu Iman. Faham? Sebab tu kita akan baca dua-dua kitab. Tapi saya akan ambil yang poin penting lah. Kita tak akan baca sebiji-biji. Tapi kita akan ambil perbahasan penting daripada kitab Wabdul Ghamam untuk kita bahaskan dalam kitab Khawlut Tamam. Boleh? Jadi kita akan gabung dua kitab lah. Jadi kita akan nampak lebih jelas sikit perbahasan dia. Lagi takut orang pegang dengan pandangan yang mungkin pandangan yang ghair mu'tamad. Bukan yang mu'tamad. Tapi kata Imam, wal-zahir anna ad-du'a mustahabbun halal adhan wa ba'dahu. Lianna ad-du'a asna'ahu la yamna' min al-ijabah. Tidak. Karena doa waktu ketika tengah azan dan iqamat tidak menafikan untuk kita menjawab azan dan iqamat. Betul? Itu jawapan yang kita bagi tadi. Habis, selesai. Jadi faham di sini kesimpulan pada masalah yang kedua, Al-Imam Ibnu Imad berpandangan bahawa tidak dibenarkan untuk seorang tadi menjawab azan ketika mana berdoa ketika azan iqamat diiqamatkan. Khusus pada hari Jumaat. Kenapa? Karena waktunya sempit. Orang nak bangun sembahyang pada waktu tersebut. Jadi jangan disibukkan dengan doa, sibukkan dengan menjawab qamat pada waktu tersebut. Selepas tu baru doa. Karena waktu doa adalah selepas qamat, bukan sebelum qamat dan setengah qamat, kata beliau. Tapi Al-Imam Muhammad bin Abdul Rahman mengatakan bahawa tidak menafikan perkara tersebut, karena kalau berdasarkan kepada riwayat hadis, la yaruddani da'watan la yaruddani, dua doa yang tidak ditolak. Apa dia? Ad-du'a indal an-nida, inda dengan makna ba'dan nida, kata Imam Nawawi, dan juga sebahagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Allan ketika syarahkan hadis dalam azkar. Apa dia syarah azkar dalam kitab Ibnu Allan? Futuhat Rabbaniyah. Nampak dah? Duduk dah? Depan tu. Baik. Jadi cuba kita masuk belakang boleh? Masuk belakang tu boleh? Nak pasang tu pasang belakang. Ustaz. Mama, ni main tengok ada benda sampai. Keluar tak? Letak belakang tu. Saya kat Umi Pi. Boleh? Dia tidak disunatkan. Tidak disunatkan pula dah. Patah balik kepada tajuk. Lari tajuk. Apa dia tadi? Allahumma salli alaihi. Imam Ibnu Imad kata tak boleh berdoa pada waktu tersebut. Kerana ini perbuatan jahalah. Manakala zahir kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Rahman mengatakan bahawa tidak ada masalah untuk seorang tadi berdoa. Tidak menafikan seorang tadi berdoa dalam masa yang sama menjawab azan pada waktu tersebut. Itu permasalahan yang kedua. Selesai lah. Baik, masalah yang ketiga. Belum kita berhenti. Janganlah berdiri sehingga selesai qamat. Para makmum yang sedang duduk, jangan bangun berdiri sehingga selesai daripada qamat.
Dan kata qil, hendaklah bangun berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis salatu. Jadi makmum jangan berdiri sehingga selesai daripada qamat. Ini maksud bila mana Imam Ibnu Imad sebutkan tu pandangan yang pertama. Maknanya ini pandangan yang paling kuat. Kemudian baru disebut kata qil. Jadi qil dalam kitab fiqh dia ada imam makna dia dengan maksud menunjukkan lemahnya pandangan tersebut. Tamam? Atau qil juga dengan maksud untuk tanwi', untuk nak mempelbagaikan pandangan. Walaupun dia tidak tunjukkan kata lemah. Tak semestinya qil maksudnya lemah. Kena ingat itu. Yang ketiga, kerana tak tahu siapa dia sebut. Tak tahu siapa sebut pun boleh jadi disebutkan qil juga. Jadi kalau faham itu, insyaAllah kita akan jadi faham ketika baca kitab. Tak semestinya bila sebut qil, maknanya ni kalam ni lemah. Tak. Kerana kemungkinan ini untuk tanwi' saja, untuk nak mempelbagaikan pandangan. Maksudnya pandangan ni pun ada, pandangan ni pun ada, pandangan ni pun ada. Cuma saya pilih pandangan ini, kata imam. Faham? Itu maksudnya. Boleh? Jadi kata qil yang tadi Imam Ibnu Imad pilih, jangan bangun berdiri hingga selesai qamat. Maksudnya kita kalau duduk, ramai kita tengok kan orang akan berdiri ketika qamatis salah. Pandai memilih pandangan yang kedua. Kata qil. Tapi kalau kata ada orang yang dia kalau dia baca kitab Qaul Utam ni, dia akan berdiri ketika mana? Habis qamat dah. Boleh? Kata qil lagi, jika seorang makmum, seorang yang muda, yang kuat bangun berdiri, hendaklah ia berdiri ketika selesai daripada qamat, dan jika ia orang yang tua, maka dan dia lambat bangun, hendaklah ia berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis salah. Jadi itu pandangan siapa? Itu pandangan Al-Imam Al-Mawardi. Ini pandangan Al-Imam Mawardi. Boleh tulis. Jadi pandangan yang kedua ni, pandangan yang kata makmum yang muda bangun ketika mana habis selesai solat. Manakala orang yang tua, dia lambat bangun sikit, maka dia bangun ketika tukang qamat sebut qad qamatis salah. Maka dia bolehlah ambil masa untuk nak bangun tu. Maka ni pandangan Al-Imam Al-Mawardi. Baik. Dan kemudian atau pada waktu yang ia mengetahui apabila ia berdiri tegak serentak dengan selesainya qamat. Ataupun dia pilih waktu yang sesuai bagi dia. Dia rasa kalau aku berdiri pada waktu qad qamatis salah, tu imam dah takbir dah, kita tak bangun lagi. Mungkin sikit belakang apa semua kan. Tapi kalau aku nak kena berdiri, kena tang asyhadu an la ilaha illallah. Baru tepat-tepat habis qamat tu, aku pun berdiri tegak dah. Jadi ikut kepada kesesuaian. Itu pandangan yang seterusnya. Supaya ia sempat bertakbiratul ihram mengiringi imam. Jadi banyaklah pandangan disebutkan di dalam kitab ni, termasuk juga dalam kitab Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammad bin Abdul Rahman radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh. Itu pandangan siapa tadi? Yang disebut kalau kata dia sempat takbiratul ihram mengiringi imam tadi ni, tahu tang mana dia nak bangun berdiri pada waktu tersebut, itu pandangan Al-Imam Majdu Al-Fairuz Abadi, sahibul qamus. Al-Imam Majdi Fairuz Abadi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni bukan orang biasa-biasa no. Dia tahu sahibul qamus. Macam mana sahibul qamus boleh keluar pandangan ni? Tulis qamus dia pun buat elok sikit. Dia qadi qudah no. Dia qadi qudah, ketua qadi pada waktu tersebut. Boleh? Nama beliau Muhammad ibn Ya'qub ibn Muhammad ibn Ibrahim bin Umar Shirazi, qadi qudah, Majduddin Abu Tahir Al-Fairuz Abadi, Ibnu Syekhul Islam Sirajuddin Ya'qub radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bukan orang biasa ni. Ini fuqaha Syafi'i yang agung. Al-Imam Fairuz Abadi sahibul qamus. Baik. Itu antara yang disebutkan oleh beliau. Sebab tu dijazamkan dalam Tuhfah. Dalam Tuhfah karangan Al-Imam Ibnu Hajar, faqal walau kana bati'u an-nahdah, walau kana huwa bati'an nahdah. Bati'a. Jadi isim kana. Khabar kana. Kalau dia ni orang yang bangun lambat dia, lambat bangunnya, bihaitsu law akhara ila faraghiha fatathu fadilatut taharrum ma'al imam
qama fi waqtin ya'lamu bihi idrakat taharrumi. Nampak? Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami telah menjazamkan dalam Tuhfah pandangan Al-Imam Fairuz Abadi. Dia jazamkan pandangan yang terakhir. Maksudnya nak tengok di mana? Tengok keadaan orang tadi. Kalau dia bangun tadi pada tempat yang mana dia yakin dia akan tahu, kata dia akan duduk bersama, berdiri sempat dengan imam. Sempat takbiratul ihram dengan imam, maka dia berdiri pada waktu tersebut. Nah, kalau dia jenis bangkit lambat, itu maksudnya. Tak ada bangkit lambat lah. Tapi kalau yang jenis bangkit cepat dan dia orang muda lagi, maka guna pandangan yang pertama, iaitu selesai qamat baru bangun. Jadi pakat beramai yang ni. Barulah comel, taklah kalut. Ini Tok Imam tak ada nak qamat lah, Tok Imam lah. Tok Bilal tak qamat lagi. Baru Tok Bilal, Tok Khatib baru sebut. Aqimis salah. Kan habis khutbah kan Tok Bilal, Tok Khatib kata aqimis salah. Ya, cepat. Qamat untuk solat. Dirilah untuk menunaikan solat. Maka Tok Bilal pun qamat waktu tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit semua lah. Sekali dengan semua habis. Tok Imam pun bangkit habis. Sabar dulu. Nah, kita ada orang muda, sabar dulu. Orang tua-tua tak apa. Kok dia memang jenis lambat nak bangkit. Orang muda-muda sabar dulu. Sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru bangkit waktu tersebut. Kena beramal. Jangan duk kira takut orang kata kat kita. Takut kira ada orang kata pula kata, orang tak bangkit ke ni? Duk kuih pula. Kuih. Okay. Kuih kita. Tak ada setakat ni. Tak ada orang kuih kita lah. Kalau orang kuih tu sebab dia uskut kan. Baik. Tapi siapa yang masuk dalam masjid, ni masuk ni masuk pada bab yang seterusnya. Bab yang seterusnya, wa man daqala wal iqamah, jika seorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qamat sedang berqamat, maka tidaklah disunatkan ia bersembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi kita kalau masuk masjid, ni soalan masalah yang keempat, maka tak disunatkan kita solat tahiyatul masjid lagi pada waktu tersebut. Dan kenapa? Karena tukang qamat telah menunaikan qamatnya. Bahkan makruh, bukan sekadar tidak sunat saja. Makruh hukumnya. Masa faham lah? Di sini kena tulis. Maka tidaklah disunatkan ia bersembahyang, bahkan makruh ia. Kena tulis yang tu. Kadang-kadang ada benda yang tidak sunat tapi tak semestinya makruh. Contoh tak temai dalam kepala. Itu lah. Boleh tak? Jadi makruh, tidaklah sunat maksudnya makruh. Jadi jangan buat. Jadi bahkan makruh. Sebab tu di sini sebut Al-Imam Imam Akhfahsi sebut sekadar tu ya. Dia kata tidak disunatkan solat sunat tahiyatul masjid. Dan juga mana-mana solat yang sunat yang lain. Dan sarraha bidzalika al-Muhamili wal Baghawi wasy-Syaikhan. Syaikhan siapa dia di sini? Syaikhan di sini bukan Imam Bukhari dan Imam Muslim, no? Syaikhan siapa dia di sini? Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu wal ashabu lil hadits sahih. Wal ashabu lil hadits sahih idza uqimatis shalah. Ya. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ثم الصحيح أنه يستمر قائما كما في الكفاية كالمجموع. وقال الحناطي في فتاويه أنه يجلس فإذا فرغ المقيم قام. Jadi ada dua pendapat di sini. Kalau kita masuk, tengok qamat dah didirikan. Kita nak duduk ke, kita nak sembahyang sunat? Tak sunat sembahyang sunat. Tak sunat sembahyang tahiyatul masjid waktu tu. Dan tak sunat sembahyang sunat apapun. Baik. Jadi kita nak buat macam mana? Tidak ada solat pada waktu itu melainkan solat yang fardu saja. Illa al-maktubata summa sahih annahu yastamirru qa'iman. Dan telah diterangkan dalam demikian oleh al-Muhamili, kemudian mengikut pendapat yang sahih, hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Tetap berdiri ya, tunggu. Demikianlah berkata pengarangnya kitab Al-Kifayah. Bukan Al-Kifayah, Kifayah. Dan berkata Al-Hanati, bukan Hannati, Al-Hanati saja.
Al-Hanati dalam fatwanya, jika masuk seseorang ke dalam masjid dan sembahyang sedang diqamatkan, maka janganlah ia berdiri, bahkan hendaklah ia duduk, dan apabila selesai daripada qamat, barulah ia bangun semula untuk sembahyang. Ini pandangan Imam Hanati. Baik. Baik, kata Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abdul Rahman Al-Ahdal, dia kata lam yustahab, maknanya pada tadi kita dah sebut, bahkan makruh hukumnya. Bahkan makruh liman aradal faridata. Liman aradal faridata, kepada orang yang nak menunaikan solat fardu. Maka makruh hukumnya dia pada waktu tersebut menunaikan solat tahiyatul masjid. Karena nanti dia akan terlepas daripada takbiratu al-ihram dengan imam. Ini seperti yang disebut dalam majmu'. Seperti yang disebut daripada al-Imam Syafi'i dan juga ashabu Syafi'iyah. Dan ada hadis yang disebutkan tentang perkara tersebut. Baik, apa yang disebutkan oleh Imam Hanati ni, pandangan yang kedua yang disebut oleh Imam Hanati ini, kata Imam Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal, ada dhaif. Ini pandangan dhaif. Jadi kita boleh tulis ini dhaif pandangannya. Ni kalau boleh tahqiq boleh kitab ni, masya-Allah. Tahqiq terjemahan Syekh Zakaria Mamsa' tak ada tahqiq lagi. Tahqiq dan tertulis balik pandangan Al-Imam Muhammad Abdul Rahman Ahdal. Yang comel. Jadi orang boleh buat rujukan lepas ni. Jadi tak ada lah lagi duk baca kitab ni jadi masjid sampai tangan Imam Hanati pun dia kata boleh, tak ada masalah. Ya boleh, tak ada masalah, tapi kalam tu dhaif. Was sahih kama fil majmu'. Dhaif, sahih apa semua ini istilah dalam mazhab. Bukan sahih, dhaif ni ini dhaif pandangan ni lemah dan tak kuat, jangan pakai. Dhaif pada segi fatwa tidak boleh disampaikan kerana dia tidak muktamad. Faham? Kalau sahih pula kama fil majmu', sahih makna dia apa dia? Muqabilnya adalah dhaif. Sebab tu disebut sahih kerana muqabilnya dhaif. Muqabilnya kalam Hanati. Kalam Imam Hanati dhaif, maka lawan dia apa dia? Sahih. Faham? Beza dengan asah. Asah lawannya muqabilul asah. Jadi asah bukan lawannya sahih. Asah lawannya muqabil asah. Istilah dalam mazhab kita Syafi'i. Kama fil majmu' wa ghairihi annahu yastamirru qa'iman. Qala fil majmu'. Jadi dalam majmu' kena berdiri, tidak duduk kemudian berdiri balik. Jadi janganlah main masjid tengok orang tengah qamat kita pergi duduk dulu, sebab apa? Sebab jangan bangun lagi mana tak selesai qamat. Jadi kita bangun. Tu pandangan juga tu, pandangan Imam Hanati, cuma pandangan tadi dhaif. Yang kuat pandangan Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' mengatakan bahawa kita tetap dengan berdiri. Tamam? Itu maksudnya. Baik. Dan kemudian akan masuk pada perbahasan yang seterusnya berkenaan dengan imam. Makmum janganlah berdiri sehingga imam keluar daripada tempatnya, yakni bilik imam tersebut. Jadi kita kena bangun ketika mana melihat imam. Jadi insya-Allah ini kita akan bahaskan pada hari Sabtu nanti kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pokoknya kita baca hari ini 4 masalah. Yang paling utama faham dan kemudian kita hafal masalah tersebut. Kalau ingat yang ni, insya-Allah kita tak akan jadi masalah tentang masalah hukum imam dan makmum. Jadi masuk mula-mula sekali baik iqamah dulu. Kerana ini berkait dengan waktu kita masuk ke solat dalam masjid dan sebagainya. Jadi ini membezakan antara orang yang erti dengan yang tidak erti. Tamam? Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.